Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita kembali untuk video ketiga dalam siri wawancara kita bersama dengan Max Foundation untuk menyambut Hari CML yang dijadualkan setiap tahun pada 22 September. Untuk sesi kali ini, kita ingin berbincang pula tentang rawatan berterusan tentang CML ini bersama salah seorang pesakit CML yang juga Presiden kepada Max Family di Malaysia dan juga seorang pakar ortopedik di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Ya, Dr. Razak. Assalamualaikum, Dr. Razak. Waalaikumsalam, Dr. Haris. Apa khabar? Nampak sihat? Terima kasih, saya sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ni video ketiga dalam siri kita dan juga pesakit penonton telah dapat sedikit sebanyak perspektif tentang peranan Max Family dan juga tentang penyakit CML ini. Dan daripada apa yang kita bincang sebelum ini ialah video pertama ialah tentang bagaimana imatinib dan nalotinib merubah perspektif dan juga rawatan CML, dan juga pada video kedua kita bincang tentang peranan caregiver dan juga apa yang dilalui oleh pesakit-pesakit kita semasa mendapat diagnosis dan juga mulakan rawatan. Jadi untuk video ketiga kali ini ia agak berlainan sedikit kerana saya difahamkan Dr. Razak sendiri memang pesakit CML yang semasa diagnosisnya berada dalam chronic phase ya masa tu. Ya, saya. Dan diberi rawatan dengan imatinib. Jadi betul. Boleh saya tahu tentang background Dr. Razak sebelum kita mendapat diagnosis tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Terima kasih Dr. Haris kerana sudi mewawancara sempena menyambut Hari CML sedunia ni lah. Okey, saya telah dikenal pasti mengidap CML pada tahun 2006. Betul, memang di dalam fasa kronik. Ketika itu saya seorang pakar ortopedik dan saya sebenarnya dalam perancangan untuk ke luar negara untuk menyambung latihan kepakaran ketika itu. Saya sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak ketika di diagnosis. Jadi masa kita dapat diagnosis tu, macam mana you first time tahu something not right ni? Macam mana you dapat the hint tu? Apa yang you dapat? Okey, sebenarnya banyak simptom ataupun gejala yang saya hadapi kalau saya tengok secara retrospektif. Tapi saya tak pasti, menjadi seorang doktor ni tidak garanti, tidak memastikan yang you dapat betul-betul awal diagnosis. Saya kalau ikutkan tipikal ada semua diagnosis gejala-gejala tersebut lah. Contohnya macam hilang berat badan selama lebih kurang 4 ke 6 bulan macam tu, demam malam, kemudian ada tanda-tanda lebam, kemudian cepat kenyang, ya. Saya ingat lagi ketika itu kalau pergi makan minta separuh pun tak habis, so cepat kenyang. Cuma di akhir-akhir sebelum dikenal pasti itu demam saya semakin kerap dan selera memang begitu nampak menurun lah. Jadi masa tu dibuat ujian darah semua, jadi Dr. Razak pun lalui apa yang dilalui oleh pesakit lain di mana diagnosis diberitahu, tapi sebagai doktor ni you ada rasa macam this can't happen to me? Ada tak rasa perasaan macam tu? Honestly, saya blank jugalah masa tu. Of course saya pakar ortopedik dan pengetahuan saya tentang CML tu agak kata orang bukan bidang saya kan, jadi saya pun agak lost jugalah time tu. Sehinggalah pada hari yang sama saya dapat keputusan darah tu sebab bila lab call saya semula mengatakan darah saya abnormal dan doktor pakar makmal juga mengatakan yang saya mungkin mengalami CML, saya pun masih lost jugalah sebab saya tak tahu apa, walau saya tahu apa itu CML
kronik myeloid leukemia. Cumanya saya punya fikiran ialah apa rawatan yang terbaru lah, yang itu yang saya lebih nak tahu. Ya, masa tu imatinib adalah satu yang baru diperkenalkan sejak 2006 kan masa tu. Dia tak banyak option lain kan masa tu. Jadi sejak daripada diagnosis tu apakah perjalanan you? Sebab saya dengar cerita ada sedikit komplikasi selepas tu. Ya, selepas 6 bulan makan imatinib, respon dia agak bagus. Tetapi selepas 1 tahun makan imatinib, ketika itu untuk mengetahui respon perlu ambil som-som tulang, ujian FISH. Jadi keputusan FISH masa itu tidak seperti yang dijangkakan lah. Instead dia semakin menurun, dia semakin meningkat. Jadi doktor pun bincang tentang pilihan lah. Ya, jadi apa yang dimaksudkan oleh Dr. Razak tadi, sebenarnya filial kromosomnya sepatutnya menurun, tapi dia nampak macam bilangannya semakin naik. Jadi itu menunjukkan yang respon kita kepada imatinib itu suboptimal. Jadi kita perlu berbincang tentang alternatif lain kan. Tapi masa itu kita belum ada nalotinib ya? Masa itu nalotinib ada tetapi di peringkat trial dan pusat kajian tu di Singapura. Jadi apa keputusan yang Dr. Razak buat untuk rawatan seterusnya? Saya dibagi pilihan dah, Razak, ada 2 pilihan. Yang pertama masuk dalam trial tu, ubat generasi kedua. Yang kedua menjalani pemindahan som-som tulang lah, ataupun stem cell transplant. Yang tu daripada adik-beradik ya? Adik saya sendiri. Jadi apa keputusan Dr. Razak masa tu? Okey, saya juga ikut nasihat doktor lah. Doktor kata saya mempunyai peluang yang lebih cerah untuk menjalani rawatan pemindahan susun tulang. Kemungkinan sebab umur saya yang relatifnya masih muda. Masa tu umur saya dalam umur 37 tahun. Kemudian doktor juga mendapati adik saya mempunyai darah yang match lah, compatible dengan saya. Jadi saya rasa lebih baik saya ambil pilihan tersebut lah. Jadi untuk tahun berapa yang perawatan pemindahan susun tulang tu kita buat? 1.5 tahun lebih kurang selepas saya didiagnose. So saya diagnose tahun 2006, ya, semasa 2007. 2007. Setahun selepas. Jadi apa yang Dr. Razak lalui selepas tu? Pemindahan susun tulang ni memang agak besar lah. Saya pun bila doktor terangkan chancesnya, agak risiko dia agak tinggi. Jadi setelah bincang dengan family, sebab doktor panggil lah semua ahli keluarga. In fact, ibu, ayah, adik-beradik semua datang lah semasa kaunseling dan diterangkan prosesnya, prognosisnya dan komplikasi yang berlaku lah. Memang saya ambil masa untuk bersedia lah, dan setelah perbincangan dengan family, saya buat persediaan. Saya sempat pergi umrah dululah untuk kata orang ambil istiqamah, ambil semangat lah ya, untuk menjalani satu benda yang besar. Jadi semasa proses pemindahan susun tulang tu ada apa-apa komplikasi? Alhamdulillah tidak ada komplikasi yang kata orang begitu menyakitkan lah. Pada saya, side effect yang paling besar daripada pemindahan susun tulang ialah dia punya efek kemoterapi lah. Sebab saya diberitahu kemoterapi itu agak kuat. Jadi in fact 2 minggu selepas bagi kemoterapi itu badan saya masih memang sangat lemah lah. Proses transplant selama duduk di bilik yang diisolasi itu selama sebulan lebih kurang, tidak banyak kata orang komplikasi yang teruk sangat lah.
komplikasi biasa, contohnya macam muntah yang berlarutan, selera makan tak ada, pendarahan daripada usus, tetapi tak begitu teruk lah. Saya masih mampu untuk makan secara normal lah. Ya, jadi tak ada masalah tentang rejection, contohnya jangkitan kuman yang serius tidak banyak. Tidak ada. Saya cuma ada jangkitan selepas saya pulang ke rumah, kateter Hickman kateter yang ditinggalkan di dada saya tu mengalami jangkitan kuman dan terpaksa dikeluarkan lah. Itu yang antara komplikasi yang agak lebih sedikit lah. Ya. Jadi setelah lalui proses pembinaan susun tulang tu, alhamdulillah dia berjaya. Apa seterusnya yang berlaku pada Dr. Razak? Saya perlahan-lahan dengan follow up, saya dapat kop, pergi hospital. Dia punya follow up tu agak intensif lah. Mula-mula seminggu, mula-mula 2 kali, selang sehari, kemudian 2 kali seminggu, dan makin lama makin jarak lah. And then alhamdulillah tak banyak, saya hanya sekali saja dimasukkan ke hospital disebabkan darah saya turun. Darah saya agak turun, jadi saya perlu masuk darah lah. Kemudian tak sampai 6 bulan saya balik semula kerja sebab saya rasa saya dah confident. Doktor pun dah benarkan yang saya bekerja semula lah masa tu. Jadi dari segi career progression Dr. Razak, ialah memang masa tengah rawatan tu mungkin kita kena ambil bercuti ya. Tetapi dari segi progression dia punya career, adakah ia terjejas dengan diagnosis ni? Okey, macam yang saya katakan tadi, saya masa didiagnosis saya sebenarnya tengah menunggu untuk pergi ke luar negara lah. So saya dah bagi tahu supervisor saya di luar negara yang saya mengalami CML. Dia kata, tak apa Razak, you can come back when you're well again. So bila 2008 saya dah mula kerja, saya email supervisor saya lah. Dia kata, okay, when you're ready you tell us. So I pun pergi sambung belajar di Amerika Syarikat masa tu pada tahun 2010. Jadi saya mula kenal Dr. Razak sendiri pun melalui Max Family. Jadi memang peranan Dr. Razak dan Max Family ni memang agak besar. Jadi boleh tak Dr. Razak ceritakan macam mana penglibatan Dr. Razak dengan Max Family dan macam mana Dr. Razak mula-mula kenal tentang Max Family ni? Okey. Tahun 2006 ketika saya didiagnosis, of course seperti pesakit lain, saya telah didatangi oleh wakil daripada The Max Foundation ya, yang ketika itu menguruskan pemberian ubat kepada setiap pesakit CML lah. Dan di situlah saya kenal seorang sukarelawan, dan setelah beberapa bulan berkawan, dan dia pun sebenarnya sudah ada idea untuk membentuk satu kumpulan sokongan lah untuk CML, dan bukan saya seorang saja sebenarnya yang di approach, dan apparently ada beberapa orang. Kalau saya ingat saya ada pertemuan pertama kita orang ada 10 orang, terdiri daripada pesakit, caregiver ataupun suami ataupun isteri kepada pesakit, ada juga nurse ni yang menyokong kita punya pertemuan tu. Dan daripada situlah kalau saya boleh ingat tahun 2006 kita bentuk kumpulan tu. Daripada situ semakin berkembang lah. Jadi kumpulan sokongan ni saya pun dulu saya tak ada idea juga apa itu kumpulan sokongan. Saya pernah lah dengar kalau kita tengok drama-drama orang putih dia kata AA, Alcoholic Anonymous kan. Itu mungkin support group lah. And then saya tahu kat Malaysia masa tu lain sikit. Kemudian di Malaysia kita ada kumpulan sokongan yang agak established masa tu, iaitu Breast Cancer Society kan. So tapi kumpulan leukemia ni kita tak pernah ada. Jadi saya pun tak clear apa yang kumpulan sokongan boleh buat lah. Tapi selepas
dah terbentuk tu, and then kita dah nampak jalan dia tu, jadi saya nampak perlahan-lahan banyak benda yang kita boleh buat lah. Jadi apa aktiviti yang you cakap yang tadi boleh buat tu? Apa aktiviti yang you dah rancangkan sejak penglibatan you dengan Max Family ni? Max Family masa mula-mula dibentuk tu memang kita nak mengumpulkan pesakit CML lah. Saya rasa saya sebagai seorang doktor tu saya dapat lebih faham dengan lebih cepat kenapa satu kumpulan tu diperlukan. Sebab saya sendiri dapat lihat bekerja di hospital kerajaan ni, pesakit ramai, doktor sibuk. Kadang-kadang waktu menunggu tu agak lama. And then saya sendiri sebagai pesakit pun, saya nak pesakit bila jumpa doktor, dia supaya ada juga rasa tanggungjawab untuk tanya soalan, untuk tahu pasal penyakit dia orang. Tetapi kebanyakan pesakit tak dapat ataupun tak ada idea apa nak tanya doktor. Datang ambil ubat, lepas tu balik. And then mungkin masa tu terlalu formal juga kan? Yes. Jadi kalau kita jumpa masa waktu pejabat tu very formal, dia punya accent, kita pun sibuk, kita tak dapat nak tentukan masa. Jadi kalau dengan support group ni, dia punya tone tu lain sedikit. Kita lebih bersantai. Ya, betul. Mereka pun lebih santai, terbuka. Ya. Dan juga kita dapat berkenan. Kalau Dr. Haris ingat, kalau Dr. Haris ingat, ialah Dr. Haris adalah salah seorang doktor pertama yang kita jemput untuk program. 2007 tak silap saya masa tu. Masa tu kita masih di HKL. Hujung 2006. Lama dah, mana dah 15 tahun ya, lebih kurang. Dah lama. Yes. Jadi sejak daripada penubuhan tu sampai sekarang, Dr. Razak nampak tak macam mana Max Foundation tu berkembang, dan deep inside yourself, are you proud of it? Saya sebenarnya tak pernah menyangka yang kami daripada kumpulan yang kecil tu, yang kata orang semata-mata nak berjumpa, berkumpul bersama-sama dan menjemput doktor untuk memberi penerangan tentang penyakit CML. Tapi sekarang daripada sebuah kumpulan yang kecil, yang 10 orang, buat kerja pun secara kecil-kecilan, and then daripada kita cuma berjumpa di Kuala Lumpur time tu dan kita telah berkembang, pergi ke utara, pergi selatan, in fact pergi pantai timur, dan juga ke Sabah Sarawak ya. Yes. Jadi saya rasa itu satu benda yang agak sangat kita orang banggakan lah, sebab tak sangka dia. Jadi dari segi macam you as personally kan, kalau sekiranya ada pesakit baru CML telefon you, apa nasihat yang you boleh bagi kepada mereka? Pada saya, I mean, of course bila dia orang dah berjumpa ataupun bertanya dengan saya, itu maksudnya dia orang dah ready lah untuk, dah bersedia untuk share kan. Jadi saya anggap dia orang sudah bersedia untuk bercakap secara terbuka. Jadi memang saya akan betul-betul bagi kontak supaya join program-program kita orang lah. Sebab saya senang aja cakap kat dia orang, tak ada orang yang lebih faham masalah kita ataupun penyakit kita kecuali orang yang ada penyakit macam kita. Jadi dia orang memang mudah lah untuk terima. Betul. Dari segi perspektif saya sebagai doktor yang merawat CML ni, memang saya nampak secara personal banyak perubahan pada pesakit saya sebelum dan selepas mereka mendapat input daripada Max Family. Perspektif mereka bertukar, mereka lebih confident, dan cara mereka, kepercayaan mereka kepada saya pun bertukar. Jadi pada mulanya bila kita bagi tahu tentang diagnosis tu dan juga tentang ubat yang kita guna pakai, mereka mungkin ada juga kegusaran tu, dia tak 100% confident yang apa yang kita cakap ni betul. Sebab bila kita cakap tentang penggunaan ubat imatinib ni,
mungkin some element of too good to be true tu masih ada. Takkanlah sebab dengan leukemia ni. Jadi memang ada sedikit kegusaran lah. Jadi pada saya memang peranan Max Family ni sejak pada dulu sampai sekarang memang sangat penting. Sekarang ni masa zaman pandemik ni, apa cabaran lain yang Dr. Razak dan Max Family lalui? Pada saya cabarannya lebih kepada nak meneruskan aktiviti lah. Tapi saya rasa ada hikmah di sebalik pandemik ni. Kita jadi lebih kreatif, semua melalui maya, online. Jadi kita develop a new skill lah, a new experience. And then bagusnya benda-benda baru yang kita belajar tu memberi efek yang lebih kurang sama ataupun in fact lebih baik. Kalau dulu kita buat program ikut region, ikut wilayah, utara, selatan, dan kita kena travel ke setiap tempat ni. Tapi bila buat secara online ni, secara maya ni, everybody can join. Jadi tak perlu, dan dia rasa mungkin lebih mudah, tak perlu nak buat perjalanan tu kan, kalau tak perlu pergi haji. Dan juga kadang-kadang kalau kita berdepan dengan doktor, kadang-kadang kita macam malu sedikit, tapi bila dalam maya ni senang sikit ya. Cuma mungkin interaksi tu agak kurang sedikit lah. Kalau macam dulu kita boleh berjalan di taman, boleh minum teh tarik dan sebagainya. Kali ni tak boleh lah sangat. Tapi apa yang mungkin penonton tidak tahu ialah tentang networking yang Max Family ada. Sebab sebenarnya Max Family ni bukan sahaja di Malaysia. Malah dia juga memberi peluang kepada advocate-nya, pesakit-pesakitnya dan juga doktor-doktor seperti saya di mana telah dijemput untuk memberi simposium di luar negeri di kalangan kumpulan dalam Max Family sendiri. Jadi banyak peranan lain di belakang tabir yang mungkin orang lain tidak tahu ya. Jadi dari segi networking peringkat antarabangsa, apa komen Dr. Razak? Setelah beberapa tahun Max Family ditubuhkan, kita telah dijemputlah oleh network, CML network lah, di peringkat antarabangsa lah basically. Dan pada saya itu adalah satu pendedahan yang baru untuk kumpulan Max Family ketika itulah. Dan in fact saya dan beberapa ahli jawatankuasa Max Family pernah dijemput untuk ke persidangan. Dan kita nampak selain daripada kita sharing experience dekat persidangan tersebut, kita nampak bahawa rawatan ataupun cabaran rawatan di negara-negara lain ni memang berbeza lah. Mungkin di negara yang maju kita nampak dia orang punya cabaran is different. Dan saya rasa benda tu memang kita boleh belajar lah. Dan cabaran di negara yang kurang maju mungkin berbeza. Tapi bila kita balik tu kita boleh share dengan kumpulan kita. Inilah, jadi kita kembangkan cara kita approach tentang advokasi pesakit dan sebagainya. Okey, Dr. Razak, sebagai penutup, apakah pesanan Dr. Razak kepada semua berkenaan dengan CMLD ni? Okey, saya rasa tak ada nasihat yang lebih yang ingin saya sampaikan kepada semua pesakit CML lah, iaitu I think setiap pesakit CML kita boleh kawal diri kita lah. Maksudnya kita sendirilah yang kata orang empower diri kita sendirilah. Tahu apa itu CML, macam mana nak mengatasi, macam mana nak capai target, itu semua pesakit sendiri yang akan perlu buatlah. Max Family sebagai persatuan hanya memberi kata orang satu platform untuk pesakit semua dapatkan maklumat-maklumat tersebut. Jadi macam kita faham daripada kenyataan lainnya, macam kekuatan tu datang daripada pengetahuannya
Jadi penting kita ada pengetahuan, sebab daripada situ kita dapat menangani masalah kita, dan juga kita dapat lebih faham tentang penyakit kita, dan juga kita dapat memastikan yang kita dalam keadaan kesihatan yang bagus. Jadi dengan itu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Razak kerana sudi diwawancara. Mungkin sekali lagi kita boleh jumpa bersemuka, kita boleh berbuka puasa dan sebagainya. InsyaAllah. InsyaAllah Selepas pandemik. Okey, jadi dengan itu saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Max Family yang kerana sudi untuk diwawancara, dan saya harap pengetahuan yang kita dapat belajar dalam temu bual ini dapat menolong kita di masa hadapan nanti. Baik sekian, terima kasih.